Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi pendedahan paling luar biasa yang kita dapat daripada Harapan Daily. Selepas tidak dicalonkan, legasi Nick Aziz seakan-akan terpadam akibat daripada tindakan tidak dicalonkan anak Nick Aziz dalam pilihan raya negeri baru-baru ini, sehingga adik kepada almarhum Nick Aziz turut tampil mendedahkan perkara yang pada pendapat saya jarang-jarang kita dengar. Adik Nick Aziz kata jangan undi, atau dia kata jangan undi, biarkan kalah calon PAS, kata beliau, kerana dia kata itulah yang menyebabkan anak Nick Aziz ini tidak dicalonkan. Walaupun telah dinafikan oleh pemimpin PAS, namun apabila adik Nick Aziz telah mengatakan begitu, kita pun tak tahulah sejauh mana kebenarannya. Adakah ada insiden saman menyaman lepas ini? Kita pun tak tahulah apa yang mereka akan ambil keputusan. Namun yang pastinya, selepas anak Nick Aziz, yaitu Nick Abdu, tidak dicalonkan dalam pilihan raya kali ini, seakan-akan beliau membawa diri dengan mengisytiharkan. Dia kata ini tempoh paling sukar. Nick Abdu buat keputusan berehat daripada politik. Agak sedih juga saya membacakan petikan daripada Harapan Daily ini, kerana secara pribadi saya membaca beberapa perjalanan perjuangan selain daripada Nick Abdu, juga adalah bapa beliau, iaitu Tok Guru Nick Aziz, seorang ulama dan seorang pemimpin agama Islam yang luar biasa, pemimpin PAS yang juga luar biasa. Banyak ucapan-ucapan beliau yang membawa kepada perkara yang luar biasa. Tetapi apabila anak beliau yaitu Nick Abduh ini mengumumkan buat keputusan untuk berehat daripada politik, ini membuatkan kita memang bersedih, kerana legasi Tuan Guru Tok Nick Aziz kelihatannya sekarang ini semakin pudar, kecualilah beliau bangkit semula pada pilihan raya akan datang, ataukah Nick Abdu akan pindah parti yang mana lebih menghargai beliau. Ada pepatah mengatakan bahawa kalau orang itu dah tak menghargai anda, pergilah cari tempat lain yang lebih menghargai anda. Adakah anda setuju dengan pepatah itu? Dan apa pendapat kamu kalau Nick Abdu ni ambil keputusan menyertai Muhammad Sabu atau Mat Sabu masuk pula dalam parti Amanah? Kerana anda pun tahu Amanah ialah salah sebuah parti cebisan daripada PAS. Kalau dia pindah ke Amanah, mungkin ini akan memberikan kesan besar kepada perjuangan PAS di Kelantan khususnya. Susulan konflik dalaman PAS menyaksikan bekas ahli Parlimen Bacok Nick Abdul Aziz tidak tercalon untuk bertanding pada PRN Ogos ini. Perkabaran terbaru yang dikongsikan beliau pula lebih mengejutkan ramai. Menerusi hantaran ringkas di Facebook, Nick Abdu yang merupakan anak kepada bekas Menteri Besar Kelantan itu mengumumkan berpuasa dan berehat daripada arena politik tanah air. Menurutnya, ketika ini adalah tempoh paling sukar buat dirinya, beliau dan bundanya. Saya puasa dan berehat daripada politik tanah air untuk satu tempoh. Ia tempoh paling sukar untuk saya dan bunda, kata beliau. Semoga PAS bertambah gagah dengan kepimpinan terbaik untuk memacu masa depan negara, tulisnya. Difahamkan Nick Abdu mengambil keputusan itu selepas berlaku konflik selepas namanya tidak tercalon untuk bertanding Dun Cempaka. Sebelum ini, wujud desas-desus bahawa Nick Abdu akan bertanding di kerusi Cempaka merupakan kawasan almarhum ayahnya. Malah Mursidul Ampas Datuk Seri Hashim Jasin turut mengesahkan bahawa Nick Abdu melepasi tapisan Majlis Syura sekaligus layak menjadi calon parti itu pada PRN nanti. Bagaimanapun, nama Nick Abdu terus tercicir daripada arena politik negara selepas namanya tidak tersenarai pada PRN. Media pada Sabtu lalu melaporkan bapa saudara Nick Abdu, iaitu Nick Din, mendakwa Muhammad Amar menjadi punca ketiadaan nama Nick Abdu sebagai calon pilihan raya PRN
Kelantan. Daripada itu juga, jahat tak bagi Nick Abduh jadi calon. Adik Nick Aziz seru jangan undi Muhammad Amar. Wah, itu satu pendedahan yang paling luar biasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi dalam edisi isu yang selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, akhirnya walaupun KJ tak masuk PKR, walaupun Sahrir Hamdan tak masuk PKR, walaupun mereka sekarang ini tak tubuh parti baru, walaupun sekarang ini mereka tak ikut politik ataupun tak bertanding dalam PR yang akan datang ini, tetapi akhirnya dua pribadi yang pada pendapat saya sebagai penganalisis dan pemerhati politik bebas, saya berpendapat Khairi Jamaluddin dan Sahrir Hamdan ini ialah pribadi, ahli politik ataupun aset negara yang amat berkualiti, yang tidak patut dibiarkan. Mereka ini hanya tunggu masa untuk meletup sebenarnya, menjadi pemimpin masa depan yang luar biasa. Diakui sendiri oleh ramai pemimpin yang ada di Malaysia. Tetapi apakan daya, kadang-kadang adalah kesilapan-kesilapan langkah yang kita semua tahu tidak akan terlepas daripada sesiapapun. Namun, berita baiknya ialah ini kali pertama dua pribadi ini, yaitu Khairi Jamaluddin dan Sahrir Hamdan, tampil memuji pendekatan ekonomi madani yang dilaksanakan oleh Anwar Ibrahim dan Rafizi Ramli melalui Menteri Ekonomi tersebut. Wah, kalau pada pendapat saya, kalau sudah Sahrir Hamdan dan juga KJ mengakui pendekatan ekonomi madani yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim baru-baru ini adalah pendekatan yang baik, teratur, kemas dan sebagainya, mengapa Anda tak percaya lagi? Sebab dua pribadi ini adalah orang yang boleh kata pemerhati politik bebas Malaysia sekarang. Mereka tidak menyebelahi sesiapa. Kalau kita lihat di dalam live mereka dalam podcast berhenti sejenak, kita boleh lihat mereka ni hentam siapa saja. Siapa saja, isu apa-apa saja pun mereka akan ulas. Tidak pedulilah daripada kerajaan kah, pembangkang kah, mereka akan ulas. Dan yang terbaiknya, KJ dan Sahrir turut mengulas ataupun terus mengkritik, terus memberikan cadangan tentang kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini. Kita pernah lihat mereka tetap mengondem ataupun tetap mengomplain. Mereka tetap mengecam beberapa tindakan yang dibuat oleh kerajaan perpaduan. Kita dapat lihat itu adalah sesuatu yang bebas. Tapi apabila mereka memuji pendekatan ekonomi madani yang diumumkan oleh Anwar Ibrahim baru-baru ini, bermaksud itu adalah komen yang telus, komen yang tepat, dan komen yang bertanggung jawab. Kenapa? Sebab tidak memberikan apa-apa keuntungan kepada mereka. Jadi apa yang mereka cakap itu dari hati mereka tanpa ada keuntungan mereka. Melainkan orang yang menyokong kerajaan perpaduan daripada kerajaan perpaduan, itu kita tahu itu kepentingan mereka. Tapi kalau orang yang tiada kepentingan langsung, yang mengomen, yang memberikan pendapat tentang ekonomi madani yang diumumkan Anwar, itu adalah sesuatu yang sangat positif. Ekonomi madani demi memperkasa rakyat yang dibentang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi gambaran visi ekonomi lebih jelas yang dinantikan oleh rakyat, kata bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin. Beliau berkata, dua pergerakan bebas dalam ekonomi, dua pergerakan besar dalam ekonomi yang telah digariskan, iaitu menaikkan ceiling dan lantai juga perkara yang wajar dipuji, kata Khairi Jamaluddin. Perdana Menteri telah melukiskan gambar ataupun lukisan yang jelas. Kita berada di mana? Kekurangan pertumbuhan enjin yang baharu, jurang yang besar antara pendapatan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi dalam Malaysia, terjurus dalam kitaran kemalaysiaan dengan gaji rendah dan kurang berdaya saing. Beliau bukan hanya datang, kata beliau bukan hanya datang dengan masalah, tapi dengan penyelesaian. Saya suka ini.
Apa yang saya suka, beliau telah menggariskan dua pergerakan besar dalam ekonomi kita. Menaikkan ceiling dan menaikkan lantai, katanya menerusi siaran postcard Keluar Sekejap pada Sabtu. Khairi menambah, dengan menaikkan ceiling, Malaysia mampu terbang jauh menjadi peneraju ekonomi serantau Asia, dunia, destinasi pelaburan serta industri berteraskan digital. Maksudnya, beliau tak halang ekonomi berteraskan modal ini terbang. Tetapi pada masa sama, falsafah ekonomi Perdana Menteri jelas, dia tak mahu ceiling itu terbang saja. Dalam orde ekonomi liberal, ceiling saja terbang tapi lantai tak naik, lantai tetap di paras yang sama atau lagi teruk, lantai itu jatuh. Syarikat kita jadi gergasi dunia, pelaburan besar datang ke Malaysia. Tak guna kalau ceiling terbang, kalau lantai tak naik. Maksudnya, peningkatan hidup rakyat. Ada kejelasan sekarang, kata beliau lagi. Mendengar ulasan bekas Menteri Kesihatan itu, bekas Naib Ketua Pemuda UMNO, Sahril Hamdan dengan nada seluruh berkata, Khairi bukanlah pro Perikatan Nasional PN seperti didakwa. Kalau sesiapa rasa KJ pro PN, boleh ambil klip 2 minit itu. Bagaimana KJ telah menerangkan begitu jelas naratif ekonomi madani yang dilancarkan Perdana Menteri, kata beliau. Saya setuju, ini adalah dokumen falsafah ekonomi dan hala tuju ekonomi yang paling tuntas selepas model ekonomi baru di bawah Najib, kata beliau lagi. Apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen Anda. Adakah dengan pengakuan daripada Khairi Jamaluddin ini, dengan pendedahan daripada podcast Keluar Sekejap antara Khairi Jamaluddin dan Sahril ini memberikan kesan besar dalam kempen pilihan raya kali ini? Jangan dilupa, Khairi dan Sahril mempunyai pengikut yang sangat besar dalam kalangan orang muda. Satu kali mereka cakap, pengaruhnya sangat besar. Saya fikir secara pribadi, apa yang dikatakan oleh Khairi Jamaluddin dan juga Sahril Hamdan ini pastinya akan membawa kesan besar dalam kempen pilihan raya pada kali ini. Dan saya rasa ini dapat dilihat menjadi satu kajian lapangan daripada Khairi dan juga Sahril. Adakah apa yang mereka cakap ada pengaruhnya? Kita tengoklah nanti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu kejutan bagi Sanusi. Keputusan daripada mahkamah yang paling ditunggu-tunggu Anwar akhirnya mengejutkan Sanusi. Saudara-saudara sekalian, hari ini daripada Malaysia Kini dipetik sebagai berkata, mahkamah telah pun mengeluarkan larangan supaya Sanusi tidak bercakap soal akhlak Anwar. Jadi Sanusi ini dia lebih kena berhati-hatilah dalam kempen kali ini. Kerana kalau dia tersilap cakap macam baru-baru ini, dia tercakap tentang perkara yang sehingga dia dibawa ke muka pengadilan, ke mahkamah gara-gara didakwa dalam akta hasutan kerana dikatakan telah pun didakwa menghina Sultan Selangor dan Sultan yang di Pertuan Agong. Jadi jangan saja sampai kali ini sudah diberi amaran oleh mahkamah, masih juga Sanusi langgar, itu memang akan menyebabkan lebih besar masalah kepada Sanusi. Hari ini mahkamah mengumumkan di Mahkamah Tinggi Alor membenarkan permohonan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan injuksi sementara terhadap Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor bagi menghalangnya daripada terus mengeluarkan kenyataan mengaitkannya dengan perlakuan tidak bermoral. Peguamnya Sangkara Nair mengesahkan bahawa Mahkamah Sivil membenarkan permohonan ex parte berhubung saman fitnah Anwar terhadap Sanusi. Anwar menyaman Sanusi berhubung ucapannya semasa kempen pilihan raya umum ke-15 di Tambun pada November tahun lalu yang menyebut Planatif sebagai tiada akhlak.
Sangkara berkata bahwa perintah yang dikeluarkan semalam adalah sementara menunggu pelupusan kes sivil utama. Hakim Mahkamah Tinggi Alur Seta, Mahazan Madtaib, memerintahkan Sanusi untuk tidak lagi mengeluarkan atau mengulangi dan menerbitkan kenyataan berkaitan dengan saman fitnah yang difailkan Anwar. Hakim juga memerintahkan Sanusi perlu mematuhi prinsip atau perintah instruksi itu dengan serta-merta selepas perintah berkenan disampaikan kepadanya. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat kamu semua? Adakah Sanusi akan terlanjur cakap nanti dalam kempen? Kerana ada netizen yang pernah kata Sanusi ini bagi ucapan tak fikir-fikir dulu terus ucap saja. Sehingga kan Zahid Hamidi pun berkata terlanjur kata buruk padahnya kata Zahid Hamidi. Dan Anwar juga telah pun memberikan kata-kata sebelum ini kepada Sanusi. Anwar kata memang nasib, apa boleh buat, nasib Sanusi lah, kata Anwar apabila mengaitkan atau ditanya tentang insiden pendakwaan akta hasutan terhadap Sanusi kerana didakwa menghina Sultan Selangor dan juga Sultan yang di Pertuan Agong. Jadi ini satu perkara yang kita harap Sanusi tidak ulang lagi untuk bercakap tentang soal akhlak Anwar. Kerana kalau tidak, masalah beliau makin akan bertambah dan bertambah. Takut-takut nanti dicakaplah pula itu adalah isu politik. Tapi sebenarnya kesilapan peribadi sendiri. Apa komen kamu sendiri atau apa komen kamu tentang isu kali ini? Mahkamah larang Sanusi cakap soal akhlak Anwar. Adakah Sanusi akan tersilap langkah? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, sudah lama kita tidak mendengar berita ataupun kabar daripada bekas Perdana Menteri kita yang digelar sebagai keluarga Malaysia, yaitu Ismail Sabri Yaakob. Sejak beliau bukan lagi Perdana Menteri dan tidak memegang apa-apa portfolio di dalam UMNO juga di dalam kerajaan, beliau seakan-akan diam membisu, hilang entah ke mana dan tidak ada berita langsung. Saya sibuk juga mencari data ataupun perkembangan terkini daripada bekas Perdana Menteri kita Ismail Sabri Yaakob ini. Namun demikian, beliau seakan-akan hilang begitu saja. Salah seorang Perdana Menteri yang tiba-tiba hilang begitu saja, selain daripada Tun Abdullah Badawi, beliau adalah antara Perdana Menteri yang apabila telah bukan Perdana Menteri lagi, senyap begitu saja. Namun kali ini Ismail Sabri Yaakob tampil memberikan komen berkaitan siapa yang akan menang dalam pilihan raya negeri akan datang ini. Jadi sebelum saya teruskan, saya sampaikan apa ramalan Ismail Sabri Yaakob. Sila tinggalkan komen kamu semua, apa ramalan kamu dalam pilihan raya 6 buah negeri akan datang ini. Siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah, ataupun siapakah yang mungkin akan langsung tak boleh dapat wang deposit mereka. Ini adalah komen daripada Ismail Sabri Yaakob apabila beliau ditanya siapa yang akan menang dalam PRN akan datang ini. Rupa-rupanya Ismail Sabri Yaakob enggan membuat ramalan keputusan PRN ini. Saya pun tak tahu, saya pun tak dapat ramal kenapa Ismail Sabri Yaakob enggan membuat ramalan. Padahal pada pendapat saya, sebagai salah seorang ahli dalam UMNO yang juga barisan nasional dalam kerajaan kerajaan perpaduan, Ismail Sabri Yaakob patutnya memberikan komen yang positif, yaitu sekurang-kurangnya memberikan harapan bahawa kerajaan perpaduan boleh menang. Tapi tak tahulah kenapa Ismail Sabri Yaakob enggan membuat ramalan
terhadap keputusan ini. Ialah netizen bagi komen, mereka kata sekurang-kurangnya dia bergilah sokongan moral, sekurang-kurangnya kata ada harapan menang, besar kemungkinan menang. Begitu bolehlah kan. Sekurang-kurangnya bagilah motivasi, kata mereka lagi. Ada juga yang menulis mungkin beliau kata begitu sebab beliau kecewa ataupun mungkin tidak berapa selesa apabila melihat Zahid Hamidi makin gah di puncak kepimpinan UMNO. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob enggan meramal kemenangan mana-mana parti dalam pilihan raya akan datang ini. Bekas Perdana Menteri beri alasan tidak mahu melemahkan semangat jentera Barisan Nasional dalam PRN di Kedah, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor, Terengganu dan Kelantan. Kalau kata 51 nanti mungkin demrasle melemahkan semangat jentera kata kita. Mungkin jentera kita pembangkang pula lebih bersemangat. Jentera dia, kata beliau. Ada pro dan kontra kalau kita beri pandangan, kata beliau. Yang pentingnya sekarang ini, saya dah kata BN mana-mana pun kita anggap sebagai underdog, bukan pilihan supaya kerja lebih kuat, kata beliau lagi. Usaha kita lebih daripada biasa. Kalau semua bekerja keras, saya yakin kita boleh menang. Katanya selepas program sepetang calon DUN Dewan Undangan Negeri Johor, Saiful Yazan Sulaiman. Bekas Perdana Menteri itu sebelum ini meramalkan PN akan menang muda. Bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini meramalkan PN akan menang muda 5-1 dalam PRN akan datang. Dr. Mahathir berkata gabungan itu mempunyai potensi baik untuk mengekalkan kuasa di Kelantan, Terengganu dan Kedah dan merampas Selangor serta Negeri Sembilan namun tidak dapat menembusi Pulau Pinang. Mengulas lanjut, Ismail Sabri yang juga ahli Parlimen Berar berkata, BN perlu bersikap underdog agar jentera parti bekerja lebih kuat dan memastikan kemenangan. Katanya sekiranya mereka terlampau yakin, pihaknya khawatir akan menyebabkan mereka kalah dalam pilihan raya. Ini pernah berlaku di Parlimen Pekan kalau tidak silap saya. Ada satu perkampungan orang asli, ada 5 pengundi. Kita kata, takkan 5 pengundi itu menyebabkan kita kalah. Akhirnya, kita kalah dengan 5 undi. Ini pernah berlaku, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Hai, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kempen pilihan raya negeri PRN 6 buah negeri makin hangat dan makin panas. Ini apabila mereka saling serang menyerang dan mengeluarkan pendedahan demi pendedahan yang membuatkan kita semua terkejut. Pendedahan terkini daripada parti kerajaan perpaduan daripada Harapan Daily menulis Sanusi gagal takbir negeri sendiri sampai ahli PAS bertanding calon bebas. Wah, ini memang menarik. Adakah ini punca atau ini bukti bahawa Sanusi adalah pemimpin yang gagal mentadbir negeri Kedah sendiri? Saudara-saudara sekalian, sila tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Pengerusi Pakatan Harapan PH Kedah, Datuk Mahfuz Omar, menyifatkan Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor gagal mentadbir kerajaan negerinya atau negerinya sendiri sehingga 2 ahli PAS di Langkawi bertanding sebagai calon bebas pada pilihan raya negeri PRN Ogos depan. Menurutnya, keharmonian yang diwar-warkan Perikatan Nasional sebelum ini sebenarnya tidak berlaku kerana 2 bekas pemimpin PAS di pulau itu tidak bersetuju bersatu dicalonkan mewakili PN di DUN Air Hangat dan KUA. Saudara-saudara sekalian, kita tahu sebelum PRN ini berlangsung, seringkali para pemimpin daripada parti ataupun gabungan Perikatan Nasional, seringkali mereka menterjemahkan dan mengecop Perikatan Nasional sebagai sebuah parti yang bebas, rasuah, yang bersih dan dikatakan tidak mempunyai masalah dalaman. Rupa-rupanya, menurut Mahfuz Omar, itu adalah satu penipuan atau pembohongan. Kerana dibuktikan, kata Mahfuz Omar, bahawa sebenarnya tidak berlaku keharmonian dalam parti Perikatan Nasional kerana ini dibuktikan dengan 2 bekas pemimpin PAS di Pulau Langkawi tidak bersetuju bersatu dicalonkan mewakili PN di DUN Air Hangat dan KUA.
Dia, yaitu Muhammad Sanusi, kata Mahfuz Omar, gagal di negeri sendiri menguruskan soal agihan rundingan kerusi sehingga tiada kerusi ditandingi PAS di Langkawi. Mereka, ahli PAS, sangat kecewa. Saya tahu kerana Mazlan anak buah saya dahulu ketika kami sama-sama dalam PAS, kata beliau lagi. Mereka menceritakan bagaimana Bersatu yang langsung tidak memperdulikan dan mengambil tahu mengenai PAS di Langkawi selepas menang pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Wakil rakyat langsung tidak bertanya kabar. Mereka sangat kecewa. Sebab itu mereka harap paling tidak Dun Kuah ditandingi calon PAS. Sebaliknya tidak berlaku, katanya pada sidang media di Pusat Operasi Pilihan Raya Dun Alur Mengkudu hari ini. Pada masa yang sama, Mahfuz yang juga Naib Presiden Amanah mengakui terkejut apabila anak Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat Nik Muhammad Abduh yang membawa perwatakan bekas Marsidul Am tidak dicalonkan di Kelantan. Beliau menyifatkan adalah malang apabila pemimpin atau pimpinan PAS tidak menghiraukan legasi Nik Aziz, malah seperti mahu memandamkan ataupun memadamkannya ketika ini. Mengulas lanjut, Mahfuz berkata, beliau percaya tindakan dua pimpinan PAS di Langkawi bertanding sebagai calon bebas turut mendapat lampu hijau kepimpinan PAS pusat bagi menyatakan rasa tidak puas hati mereka kepada Bersatu. Disebabkan apa yang berlaku kepada Perikatan Nasional ketiga ini, beliau yakin PHBN kini dalam landasan terbaik, mengekalkan 16 kerusi DUN milik penyandangnya selain hanya memerlukan tambahan 3 lagi kerusi bagi mendapatkan majoriti mudah membentuk kerajaan negeri. Kegagalan pimpinan PAS mengawal ahli juga berlaku apabila mereka memboikot pencalonan Presiden Gerakan Datuk Dr. Dominic Lau di DUN Bayan Lepas. Ini berlaku kerana PAS mahu mengharapkan sokongan pengundi Cina sehingga sanggup menyerahkan kerusi itu kepada rakan sekutu. Ini menunjukkan Toh Mahan mengatakan PH ditunggang DAP sebenarnya tidak berlaku. Sebaliknya, gerakan juga menguasai PN dan menjadi kingmaker apabila meletak syarat tertentu sehingga PAS terpaksa korbankan kerusi kepada parti kecil yang kalah semua kerusi, ujarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.